sampai di Kelantan? Baik, terima kasih. Seperti kita tahu, gelombang ketiga banjir di Kelantan kali ini menyaksikan peningkatan mendadak jumlah penduduk terjejas banjir di negeri ini berbanding dengan gelombang pertama dan kedua baru-baru ini. Jadi untuk cerita pagi dari Kelantan hari ini, kita ingin berkongsikan berkenaan kes penyakit berjangkit di pusat pemindahan sementara di sekitar negeri Kelantan. Jadi untuk makluman lanjut, saya bersama Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk, mungkin boleh terangkan setakat ini berapa jumlah kes penyakit berjangkit yang direkodkan di PPS di negeri Kelantan, Datuk? Ya, sepanjang sehingga 26 Disember yang lalu kita telah mengadakan saringan di PPS yang kita telah dibuka, dan setakat ini kita telah mengesan dalam 750 kes penyakit berjangkit yang kita saring, yang kita buat saringan di PPS ini, termasuklah daripada gelombang yang pertama dan juga gelombang yang kedua. Jadi majoriti penyakit yang kita laporkan ataupun yang telah dilaporkan di PPS yang telah dilaksanakan oleh pasukan perubatan dan pasukan kesihatan kita ialah majoritinya disebabkan oleh penyakit kulit lah, di mana kita telah merekodkan 56% penyakit berjangkit ini disebabkan oleh penyakit kulit. Yang selebihnya ia disebabkan oleh penyakit pernafasan acute ataupun acute respiratory infection URTI, dan demam, dan juga conjunctivitis, penyakit mata, dan juga AGE. Ya, ini ialah 5 penyakit yang utamalah yang telah direkodkan di PPS sepanjang gelombang yang pertama dan juga gelombang yang kedua di negeri Kelantan setakat ini. Jadi, Datuk, mungkin pihak JKNK menggandakan petugas yang berada di PPS untuk menangani kes ini, Datuk? Ya, kita sedar bahawa berlaku peningkatan penghuni di PPS dan kita telah menggerakkan pegawai-pegawai kita, pasukan-pasukan kita, yang mana kita menggerakkan daripada daerah-daerah yang tidak terjejas kepada daerah yang terjejas. Jadi setakat ini kita telah menggandakanlah, dan kita telah ada SOP bilangan pasukan dan juga bilangan pegawai yang terlibat bergantung kepada bilangan penghuni di PPS tersebut. Jadi setakat ini alhamdulillah dengan bantuan daripada daerah-daerah yang tidak terlibat, kita telah menggerakkan pasukan-pasukan kita, dan insya-Allah setakat ini kita tidak mempunyai masalah yang besarlah berkaitan pasukan perubatan dan juga pasukan kesihatan di PPS yang dibuka sepanjang gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Okey, Datuk. Seperti kita tahu, kes COVID-19 semakin meningkat, termasuk juga di Kelantan ini sendiri. Jadi, macam mana mungkin ada langkah-langkah prevensi memandangkan ada sesetengah PPS di Kelantan ini melibatkan lebih 1,000 penduduk. Jadi, macam mana, Datuk? Ya, kita sedar bahawa berlakunya kes COVID-19 bukan sahaja di Kelantan tetapi juga di seluruh Malaysia, dan kita telah membuat kesiapsiagaan. Kita telah memula kesiapsiagaan sebelum daripada banjir lagi, di mana semua daerah-daerah, hospital dan juga pejabat kesihatan telah ada SOP yang telah dilaksanakan, yang perlu dilaksanakan sekiranya berlakunya segala kemungkinan lah, termasuk juga dalam menghadapi COVID-19. Jadi setakat ini boleh saya nyatakan bahawa bilang kes COVID di PPS yang ada di Kelantan ini terkawal, walaupun kita telah ada kes-kes yang telah dilaporkan, tetapi dengan tindakan-tindakan yang ada bukan sahaja oleh Jabatan Kesihatan di Kelantan tetapi juga agensi-agensi yang lain yang terlibat, kita telah setakat ini kita telah dapat mengawal kes-kes tersebutlah. Jadi dalam konteks COVID ini, kita seperti yang nyatakan kita punya SOP yang tentulah di PPS untuk mengatasi ataupun mengekang COVID-19, dan sekiranya mereka mempunyai ataupun disahkan mempunyai COVID-19, ini bergantung kepada kategori mereka, sama ada perlu diisolasi, diasingkan di PPS, ataupun sekiranya perlu dirujuk pada hospital, ataupun sekiranya rumah mereka boleh telah pulih, mereka juga akan diisolasi di rumah masing-masing. Jadi inilah standard yang telah kita pakai. Jadi setakat ini alhamdulillah kita telah berjaya untuk menjalaksanakan operasi ataupun SOP ini di PPS yang terlibat.
Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu tadi. Baik, penduduk terjejas banjir yang berada di PPS sentiasa dinasihatkan supaya menjaga kesihatan masing-masing selain mengelakkan daripada bermain air banjir yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit terutama berkait bawaan air. Saya kira setakat itu perkongsian dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Okey, baik, terima kasih kepada Noh Alia Ramli untuk perkongsian tersebut dari Kelantan, dan pada waktu ini kita nak bawakan